Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan mulakan tutorial penggunaan kalkulator Classwiz. Dan topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah faktor dan gandaan. Jadi untuk makluman semua, topik ini sebenarnya adalah bab 2 tingkatan 1. Dan dalam video ini kita akan bincangkan 4 jenis soalan, iaitu yang pertama sekali adalah menentukan sama ada suatu nombor yang diberi itu adalah nombor perdana. Lepas tu kita akan menentukan faktor perdana. Dan seterusnya menentukan faktor sempurna terbesar atau FSTB. Dan terakhir sekali adalah menentukan gandaan sempurna terkecil iaitu GSTK. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat jenis soalan yang pertama. Jadi nombor perdana ialah nombor yang hanya dapat dibahagi oleh sendiri dan satu sahaja. Jadi di sini cara yang paling mudah untuk ingat tu adalah nombor perdana tu hanya boleh dibahagi oleh dua nombor iaitu diri sendiri dan satu sahaja. Dan di sini saya sinarkan beberapa nombor perdana yang depan iaitu bermula daripada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Dan adakah anda perasan hanya nombor 2 saja adalah nombor genap dan selainnya semuanya nombor ganjil? Dan kenapa keadaan ini berlaku? Pernah tak anda fikirkan soalan ni? Jadi di sini saya bekalkan jawapannya kenapa nombor genap yang lain tu bukan nombor perdana. Sebab semua nombor genap yang lain tu boleh dibahagi oleh 2. Jadi lain kali apabila anda nampak ada nombor genap yang selain daripada 2 tu dan soalan tu tanya sama ada dia adalah nombor perdana, anda boleh jawabnya bukan. Sebab kenapa? Sebab nombor genap yang lain tu semua boleh bahagi dengan 2, iaitu dia sudah hilang kelayakan menjadi nombor perdana. Sebab nak jadi nombor perdana tu dia mesti hanya boleh dibahagi oleh sendiri dan satu sahaja. Jadi macam mana pula kita nak uji adakah suatu nombor ganjil itu adalah nombor perdana? Biasanya kita akan uji dengan bahagi perdana yang lebih kecil lah. Contohnya 3, 5, 7 dan selebihnya. Jadi di sini saya akan berkongsi dengan semua tipsnya macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk menentukan sama ada satu nombor yang diberi itu adalah nombor perdana atau bukan. Jadi kita lihat contoh bersama. Tentukan sama ada nombor berikut ialah nombor perdana. Jadi 18. Jadi seperti tips yang saya kongsikan tadi, 18 tu nombor genap. Automatik anda sudah tahu ini bukan nombor perdana. Cumanya saya nak kongsi dengan anda macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk menentukannya. Jadi apa yang kita perlu tekan tu sebenarnya mudah saja. Kita hanya tekan 18. Lepas tu tekan sama dengan. Lepas tu kita nak carikan satu fungsi iaitu FACT. FACT itu sebenarnya adalah singkatan untuk factorization atau pemfaktoran. Jadi fact ini ada dalam warna kuning. Maka kalau kita nak gunakan fungsi yang warna kuning tu, kita mesti terlebih dahulu tekan shift, tekan ni lagi fact. Jadi kita akan nampak ni adalah 2 darab 3 kuasa 2. Dan untuk makluman semua, kuasa 2 tu anda akan belajar dalam bab 3 lah. Jadi apa maksud kuasa 2 tu? Maksudnya adalah 3 tu akan darab sendiri. Jadi di sini dia adalah 2 darab dengan 3 darab dengan 3. Jadi jelas sekali dia bukan nombor perdana. Jadi kenapa? Sebab dia boleh dibahagi oleh 2, boleh dibahagi oleh 3. Jadi kita akan teruskan kepada nombor seterusnya iaitu 23. Jadi sekali lagi kita akan tekan macam mana? Tekan 2, 3, tekan sama dengan, lepas tu tekan shift, fact. Jadi kita akan dapat 23 sahaja. Maksudnya ni 23 tu memang adalah nombor perdana. Dia hanya boleh difaktorkan menjadi 23 dan satu sahaja, iaitu hanya 2 nombor yang dapat bahagikannya. Jadi kita teruskan kepada 47. Jadi saya akan tekan 47 sama dengan, lepas tu tekan shift, fact. Jadi ini pun adalah nombor yang sama, maka ini pun adalah nombor perdana. Dan akhir sekali adalah 57. Dan anda boleh cubalah kalau anda ada kalkulator Classwiz ni. Tekan 57, tekan sama dengan, tekan shift, fact. Jadi kita akan dapat ni adalah 3 darab dengan 19. Maksudnya nombor 3 dan 19 tu boleh bahagikan 57. Maka dia bukan. Jadi cara di sini adalah macam mana kita lihat daripada kalkulator tu. Kalau kita muncul nombor itu sendiri, maka dia adalah nombor perdana. Sebab kenapa? Sebab apabila dia difaktorkan, dia hanya dapat dibahagi oleh nombornya sendiri saja. Sebenarnya kalkulator Classwiz ni mempunyai fungsi pemfaktoran perdana, iaitu apabila kita tekan shift fact, yang keluar itu semuanya adalah nombor perdana. Jadi seterusnya kita lihat pula jenis soalan yang kedua iaitu menentukan faktor perdana.
Sebenarnya kita akan gunakan fungsi yang sama seperti soalan yang pertama tu, iaitu kita akan carikan apakah faktor perdana tu. Faktor perdana ialah faktor bagi satu nombor yang juga adalah nombor perdana. Jadi saya ambil contoh ini daripada buku teks, iaitu contoh 5 daripada bab 2 tingkatan 1. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Jadi di sini kaedah yang digunakan adalah kaedah pembahagian berulang, di mana dia akan mulakan bahagi dengan nombor perdana yang paling kecil. Di sini dia mula dengan 2. Jadi 60 tu boleh bahagi dengan 2 menjadi 30. Dan lepas tu bahagi 2 lagi dapat 15. Bahagi dengan 3 dapat 5. Dan 5 bahagi 5 jadi 1. Jadi kaedah pembahagian berulang ni hanya akan berhenti apabila sudah dapat hasil bahaginya adalah 1. Faktor perdana untuk 60 tu sebenarnya adalah 2, 3 dan 5. Jadi di sini saya nak kongsi dengan semua macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk selesaikan soalan ni. Jadi caranya sangat mudah aja, iaitu kita akan tekan seperti ini, 60 tekan sama dengan, lepas tu tekan shift fact. Iaitu kita akan dapat jawapan yang sama seperti ditunjukkan oleh contoh soalan di sini, iaitu dia sebenarnya datang daripada 2 kuasa 2 darab dengan 3 darab 5 sebenarnya adalah sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Jadi kalkulator Classwiz ni dapat membantu kita menentukan faktor perdananya dahulu. Jadi untuk makluman semua, untuk soalan PT3 dan juga tingkatan 1 tu, kebanyakan soalannya adalah dalam bentuk subjektif. Jadi anda mesti kena mahirkan diri dulu dengan bekalkan langkah kerjanya. Dan gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita menyemak jawapan saja atau memberikan anda dahulu apakah nombor perdana yang kita perlu gunakan untuk bahagikan nombor tersebut. Contohnya kalau kita bandingkan di sini, 2 di sini juga ada muncul, iaitu 2 tu muncul di sini, iaitu 2, 2, 3, 5. Maka kita boleh tahu dulu apa nombor perdana yang kita akan gunakan untuk bahagikan nombor yang diberi itu sehingga menjadi 1. Jadi kalkulator Classwiz ni boleh membantu kita lah dalam bahagian tu. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Jadi di sini saya bekalkan 4 nombor. Kalau anda nak cuba, anda boleh cuba dahulu. Dan saya juga akan tunjukkan kepada anda macam mana kita gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita. Contohnya untuk 28. Jadi apa yang kita perlu tekan tu, kita tekan 2. 8 tekan sama dengan, lepas tu kita tekan shift fact, iaitu kita akan dapat ni adalah 2 darab 2 darab dengan 7. Jadi senarai faktor perdana tu adalah 2 dan 7 lah, iaitu 2 dan 7. Dan kalau kita nak gunakan kaedah pembahagian berulang tu, macam mana kita nak selesaikan, kita hanya sekadar tuliskan 28, lepas tu kita mula bahagi dengan 2, kita dapat 14. Lepas tu kita bagi 2 lagi, kita dapat 7. Dan bagi lagi dengan 7, jadi 1. Iaitu jawapannya lah, iaitu 2 kuasa 2 darab dengan 7. Jadi begitulah caranya untuk yang pertama ni. Lepas tu kita lihat nombor 2. Okey, jadi nombor 2 tu apa yang kita perlu tekan? 35 tekan sama dengan, lepas tu tekan shift fact. Jadi kita dapat ni adalah 5 darab 7. Iaitu kita punya faktor perdana tu adalah 5 dan 7. Kenapa dengan 5 dan 7? Sebab kalau kita bahagikan 35 bahagi dengan 5, kita tinggal 7 saja. Jadi 7 bagi 7, kita dapat 1. Jadi cara macam tu lah. Lepas tu untuk 51, kita tekan 51, tekan sama dengan, tekan shift fact. Dan kita dapat ni adalah 3 darab dengan 17. Jadi apa yang kita perlu buat? Hanya 3 dan 17 saja adalah faktor perdananya, iaitu kalau kita pembahagian berulang tu 51 bagi 3 jadi 17, 17 bagi 17 jadi 1. Jadi kita akan berhenti apabila kita dapat 1. Dan akhir sekali adalah 101, jadi tekan 101, tekan sama dengan, lepas tu tekan shift fact. Jadi ini dapat 101 saja. Maksudnya ini kita punya faktor perdana tu hanya dapat 101 kerana 101 tu adalah nombor perdana. Jadi dapat macam tu saja. Jadi sebenarnya sangat mudahlah selepas kita ada kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita menentukan faktor perdananya. Jadi begitu saja untuk contoh soalan yang kedua ni. Mari kita lihat jenis soalan yang ketiga. Jadi sebenarnya kita ada 3 kaedah untuk menentukan kita punya FSTB, iaitu dengan cara pertama tu senaraikan faktor sepunya, lepas tu pembahagian berulang dan pemfaktoran perdana.
Jadi mari kita lihat contoh yang dibekalkan dalam buku teks iaitu contoh 8. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi yang berikut. Jadi kita lihat satu demi satu, iaitu A itu akan menggunakan kaedah senaraikan semua faktor sepunya di sini. Jadi apa yang dia buat adalah dia senaraikan faktor bagi 18 dan senaraikan faktor bagi 24. Selepas tu dia akan bulatkan faktor sepunya. Dan di sini FSTB-nya yang terbesar tu adalah 6. Untuk B pula, dia akan gunakan kaedah pembahagian berulang. Kita gunakan faktor sepunya untuk bahagikan 3 nombor tersebut dan kita akan berhenti apabila kita tidak dapat lagi cari faktor sepunya. Lepas tu, kita akan darabkan semua 3 nombor di sini dan kita punya faktor sepunya terbesar tu adalah hasil darab daripada faktor sepunya yang kita bahagi tadi. Jadi untuk C pula, kita akan gunakan kaedah pemfaktoran perdana. Jadi setiap nombor itu kita carikan dahulu faktor perdananya dahulu. Selepas kita ada faktor perdana untuk ketiga-tiga nombor itu, kita akan carikan apakah faktor perdana yang sama atau sepunya. Lepas tu kita carikan apakah faktor sepunya dan kita akan darabkan mereka. Contohnya di sini yang faktor sepunya mereka tu akan dilorikkan dalam bentuk biru di sini, iaitu kita ada 2 darab 2 darab 2 darab 2. Jadi kita punya faktor sepunya terbesar tu adalah 16. Jadi sebenarnya kalkulator ClassWiz ni dapat membantu kita gunakan kaedah yang ketiga tu, iaitu kaedah pemfaktoran perdana ini. Jadi apa yang kita akan buat gunakan kalkulator ClassWiz ni hampir serupa dengan kaedah yang ketiga, iaitu kaedah pemfaktoran perdana. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda tu menggunakan contoh. Jadi contoh di sini, tentukan faktor sepunya terbesar bagi 12 dan 20. Jadi apa yang saya buat, saya akan carikan dulu faktor perdana untuk 12 dan 20. Jadi di sini saya akan tekan kalkulator tu 12, tekan sama dengan, tekan shift fact. Jadi di sini saya tahu saya punya faktor perdana tu adalah 2 kuasa 2, iaitu 2 darab 2 darab dengan 3. Untuk 20 tu pula saya carikan 20, tekan sama dengan, tekan shift fact dan saya akan dapat ni 2 darab 2 darab 5. Jadi lihat apa yang berulang tu. Jadi kita punya FSTB tu sebenarnya adalah kita lihat apakah faktor perdana yang berulang tadi, iaitu 2 darab 2. Maka di sini kita akan tahu ni faktor sebenarnya terbesar tu adalah 4. Iaitu 12 dan 20 tu masing-masing boleh dibahagi oleh 4. Jadi macam itulah. Jadi untuk 36 dan 48 tu sama juga langkah kita. Kita hanya sekadar perlu tekan 36, tekan sama dengan, lepas tu tekan shift fact. Kita dapat ni adalah 2 kuasa 2, iaitu 2 darab 2 darab dengan 3 kuasa 2, 3 darab 3. Untuk 48 sama juga, tekan 48, tekan sama dengan, dan kita dapat ni adalah 2 kuasa 4, iaitu 2 darab 2 darab 2 darab 2 sebanyak 4 kali, lepas tu darab dengan 3. Selepas tu kita lihat apakah nombor yang berulang tu. Jadi FSTB tu hanya darabkan nombor yang berulang tu, iaitu yang berulang tu 2, 2, lepas tu 3. Jadi ambil 1 3 aja. Jadi 2 darab 2 darab 3. Jadi kita dapat ni adalah 12. Jadi begitulah jenis soalan di mana kita gunakan kalkulator ClassWiz ni untuk membantu kita selesaikan soalan menentukan FSTB, faktor sepunya terbesar. Jadi langkahnya hampir serupa dengan pemfaktoran perdana. Kita faktorkan dahulu setiap nombor itu, selepas tu kita lihat apakah faktor yang muncul untuk kesemua nombornya. Jadi kita hanya darabkan faktor yang muncul bersama tu, selepas tu hasil darabnya adalah kita punya faktor sepunya terbesar. Jadi begitu sahaja untuk jenis soalan yang ketiga, iaitu menentukan FSTB. Mari kita lihat jenis soalan yang keempat, iaitu menentukan gandaan sepunya terkecil atau GSTK. Jadi sama seperti FSTB itu, kita juga ada 3 kaedah untuk menentukan GSTK, iaitu dengan senaraikan gandaan sepunya, pembahagian berulang dan pemfaktoran perdana. Jadi di sini adalah contoh daripada buku teks, iaitu contoh 11. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi yang berikut. Jadi yang kaedah pertama tu dia akan senaraikan gandaan sepunya dahulu, iaitu di sini kita akan senaraikan gandaan bagi setiap nombor. Selepas tu kita hanya carikan gandaan yang sepunya yang pertama tu. Yang pertama itu adalah yang terkecil. Jadi itulah GSTK kita. Untuk kaedah B itu, walaupun dia panggil kaedah pembahagian berulang tu, di sini ada beberapa perbezaan dengan menentukan FSTB.
Jadi untuk FSTB itu, kita akan berhenti apabila nombor itu tidak dapat lagi dibahagi oleh faktor sepunya. Tapi untuk GSTK ni atau gandaan sepunya terkecil ni, kita akan bahagikan semua tu sehingga jadi satu. Contohnya di sini, yang pertama sekali 3, 6, 9 tu semuanya boleh bahagi dengan 3. Jadi hasil bahagi tu adalah dapat 1, 2, 3. Tapi di sini kita akan teruskan dengan bahagikan 2 tu menjadi 1. Jadi 2 bagi 2 jadi 1. Yang 3 tak dapat bahagi ni akan bawa turun. Dan 3 ni nak dibahagikan jadi 1 mesti bahagi dengan 3. Maka kita akan berhenti apabila semua jadi 1. Dan kita akan darabkan semua nombor yang bahagi tadi. Iaitu 3 darab 2 darab 3 sama dengan 18. Jadi untuk kaedah C pula, dia juga ada beza sikit daripada kita punya FSTB. Untuk FSTB itu, kita akan darabkan nombor yang muncul bersama. Tapi untuk GSTK itu, kita akan darabkan semua nombor. Dan yang berulang tu, kita hanya darab sekali saja. Contohnya di sini, kita lihat. Untuk nombor 3 itu, kita tahu nombor 3 ni hanya ada 3 saja sebab dia adalah nombor perdana. Untuk 8 tu, dia adalah 2 darab 2 darab 2. Dan untuk 12 tu adalah 2 darab 2 darab 3. Maka apa yang berulang tu dia hanya tulis sekali saja, iaitu kita akan darabkan 2 darab 2 darab 2 darab dengan 3. Jadi GSTK kita adalah 24. Jadi di sini saya akan ajar semua macam mana kita gunakan kalkulator ClassWiz ni untuk cari GSTK, dan langkahnya sebenarnya hampir serupa dengan kaedah yang ketiga, iaitu kaedah pemfaktoran perdana ini. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 12 dan 20. Okey, jadi di sini apa yang kita perlu cari? 12 tu kita carikan dulu faktor perdananya, iaitu kita tekan 12, tekan sama dengan, tekan shift fact. Kita tahu ni adalah 2 darab 2 darab dengan 3. Untuk 20 pula kita dapat ni adalah 20 tekan sama dengan, tekan shift fact. Jadi kita dapat ni adalah 2 darab 2 darab dengan 5. Jadi kita punya GSTK itu yang berulang di sini kita hanya akan tulis sekali saja. Jadi mana yang berulang? Berulang tu adalah ini. Iaitu 2 darab 2 tu tulis sekali. Lepas tu 3 tuliskan, 5 tuliskan. Jadi hasil darab di sini kita akan dapat sama dengan 60. Jadi begitulah jawapannya untuk 12 dan 20. Seterusnya kita lihat pula untuk 36 dan 48. Jadi sekali lagi kita carikan faktor perdana untuk setiap satu dulu. Tekan 36. Jadi kita tahu ni adalah 2 darab 2 darab 3 darab 3. Manakala untuk 48, jadi kita dapat ni adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab dengan 3. GSTK kita carikan mana yang berulang tu. Yang berulang tu adalah 2 darab 2. Lepas tu dengan yang darab 3. Jadi yang berulang tu kita hanya tulis sekali sahaja. Selepas tu sambung dengan yang tidak berulang tu. 3 darab 2 darab 2. Jadi kita tekan kalkulator, kita dapatkan jawapan, iaitu hasilnya adalah sama dengan 144. Jadi anda perlu hati-hati apa beza antara GSTK dengan FSTB. Untuk FSTB itu kita hanya akan darabkan yang sama. Lepas tu untuk GSTK pula kita akan darabkan yang sama tu darab sekali saja. Lepas tu diikuti dengan nombor yang tidak berulang tu. Jadi begitu saja untuk video kali ini, iaitu berbincangan untuk menentukan faktor dan gandaan. Jadi dalam video ni kita sudah bincangkan macam mana kita gunakan kalkulator ni untuk menentukan sama ada satu nombor itu adalah nombor perdana, macam mana kita tentukan faktor perdana, dan macam mana kita tentukan untuk FSTB dengan GSTK. Jadi saya harap video ni dapat membantu untuk ketahui macam mana kita gunakan kalkulator ClassWiz ni. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar matematik bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.